Dan pelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan telah mengikutinya telah pun sampai kepada pelajaran bab yang ke-15 mengenai pelajaran yang telah pun kita sedia maklum, iaitu hari nahar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebelum saya sampai kepada bab hari nahar itu, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sudah saya maklumkan ataupun yang telah kita bicarakan dahulu, bahawa perjalanan ibadat haji dan umrah ini mengikuti kursus manasik haji kita, yang dimana kita telah sebutkan kalau sekiranya orang yang nak pergi haji, dia ada 3 pilihan. Dia boleh buat haji tamattu, dia boleh buat haji ifrad, dia boleh buat haji kiran. Kalau sekiranya dia nak buat haji tamattu, maka dia buat umrah dahulu. Dan kalau sekiranya dia nak buat haji ifrad, dia akan buat niat haji dahulu. Dan kalau dia nak buat haji kiran, dia buat niat haji dan umrah sekaligus. Jadi itulah dia tuan-tuan ya, ada 3 cara bagaimana kita nak mengerjakan ibadah haji. Ada haji tamattu, dia buat umrah dulu. Nanti bila dia dah habis umrah, nak pergi ke Arafah, kemudian baru dijatuhkan niat haji. Kalau dia nak buat haji ifrad, maka dia niat haji dulu. Dah habis ibadah hajinya, barulah nanti dia mengerjakan umrahnya. Adapun kalau orang yang tak ada masa, pendek masanya, dia datang pun akhir sekali dekat wukuf Arafah, maka yang bagus dia buat haji kiran, iaitu dia niat haji dan umrah sekaligus. Jadi dengan sekali perbuatan dia dapat 2 ibadat, iaitu ibadah haji dan ibadat umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai mengulang kaji sedikit dari pelajaran haji yang telah kita lalui, maupun demikian juga orang yang nak buat umrah ya. Kalau sekiranya kita sudah jatuh niat di miqat untuk jatuhkan niat haji atau niat umrah, sampailah kita ke Mekah, kita pun mengerjakan tawaf. Tawaf apa yang kita nak buat? Kalau sekiranya orang yang mengerjakan haji tamattu atau orang yang niat umrah, walaupun niat umrah ini bukan kerana dia pergi haji, mungkin besok dia pergi umrah, dia jatuh niat umrah. Setibanya di Mekah, maka dia tawaf umrah dan dia sa'i umrah, dan dia pun bertahallul. Bertahallul tu dia bergunting atau bercukur, dan dia bebaslah daripada pantang larang. Itulah dia kalau orang yang buat haji tamattu ataupun orang yang buat umrah pada musim-musim umrah sekarang ini. Adapun kalau orang yang buat haji ifrad atau haji kiran, kedua-dua mereka bila setibanya di Mekah, mereka mengerjakan tawaf qudum. Tawaf qudum tu apa? Tawaf qudum tu ialah tawaf selamat datang ya. Jadi dia tak boleh buat tawaf haji lagi kedua-dua orang ni, kerana dia kena pergi wukuf Arafah dulu baru boleh tawaf haji. Jadi kerana tak boleh tawaf haji sebelum wukuf Arafah, mereka pun mengerjakan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Dan selepas tawaf qudum, mereka boleh mengerjakan sa'i. Jadi kalau yang ifrad, dia niat sa'i haji. Kalau yang haji kiran, dia niat sa'i haji dan umrah sekaligus. Dan setelah mereka sa'i, tidaklah bertahallul, masih lagi dalam pantang larang ihram, masih kena jaga. Sampailah nanti 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah ni nak berangkatlah pergi ke Mina dan pergilah ke Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, 8 Zulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi ke Mina. Dan hari 8 Zulhijjah itu dinamakan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu ialah air minuman yang melegakan tekak setelah haus kepanasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap para sahabat pada 8 Zulhijjah mereka pergi ke Mina, mengumpulkan air-air untuk disimpan dalam tong-tong besar
besar untuk sebagai persediaan nanti pada 3 malam para jemaah haji akan bermalam di Mina. Jadi untuk 3 malam persediaan air itu sekarang 8 Zulhijjah disiapkan. Jadi itulah tujuannya. Tapi walaupun kerana sistem pengaliran air sudah baru dan moden, tak perlu lagi nak simpan-simpan dalam tong besar, maka 8 Zulhijjah hari Tarwiyah itu kekal sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunatkan para jemaah haji pada 8 Zulhijjah mereka berangkat pergi ke Mina. Itulah namanya Tarwiyah. Cuma pihak kami sentiasa juga selalu kita pergi ke Mina pada 8 Zulhijjah kerana mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kala keadaan tak mengizinkan, kadang-kala kemah pun belum siap, dia punya pembahagian tempat pun belum ada, dan tempat keperluan asas air, api, makan, minum tak sempurna lagi. Oleh kerana keadaan-keadaan yang demikian itu, kadang-kala kami tidak pergi ke Mina tapi langsung pergi ke Arafah. Namun demikian, untuk setiap tahun kita tidak boleh mengatakan apa-apa, hanya pada waktunya bila sampai kita tengok keadaan. Kalau di Mina itu memang sudah sedia untuk menerima kedatangan para jemaah haji, kita akan pergi ke Mina untuk bertarwiyah. Kalau sekiranya tidak bersedia, keadaan yang asasnya tidak ada, maka itu boleh memudaratkan para jemaah haji, maka kita akan langsung terus ke Arafah. Jadi kita tengok keadaan, kita tak tetapkan lagi. Jadi pada 8 Zulhijjah, para jemaah haji yang nak berangkat keluar daripada tempat penginapannya, kalaulah orang yang buat haji tamattu, dia sudah pakai baju biasa, dah boleh potong rambut lepas daripada umrahnya. Jadi bila dia pada 8 Zulhijjah nak berangkat pergi ke Mina atau ke Arafah, dia kena jatuhkan niat haji. Jadi nak jatuh niat haji ni, dia pakai pakaian ihram lah. Dia pakai pakaian ihram. Macam mana pakaian ihram dan juga sunat ihram. Sebelum mandi sunat ihram, potong misai, pendekkan kita katakan pendekkan misai, buang bulu ari-ari dan sebagainya. Semua kebersihan sebelum ihram dilakukan. Dan setelah pakai ihram semua, nanti di depan pintu pagar rumah yang sebelum dia nak keluar berangkat tu, dia pun jatuhkan niat haji. Aku niat haji. Itu kalau mereka yang buat haji tamattu. Kerana dia datang ke Mekah, dia memakai pakaian ihram umrah. Tapi kalaulah dia datang ke Mekah akhir, biasanya yang buat haji tamattu ni orang yang ambil return awal ataupun package awal, dia pergi Madinah dulu. Jadi lama nak duduk kat Mekah. Jadi kalau duduk Mekah lama sebelum haji, pantang larang dia terlalu banyak. Sebab tu mereka buat umrah dulu. Tapi kalau orang yang buat haji ifrad, haji kiran, yang memang sudah sedia dalam ihram haji, maka apabila dia sampai 8 Zulhijjah, dia tak perlu niat lagi. Kenapa tak perlu niat? Pasal memang dia dalam ihram. Dia memang dalam ihram haji. Jadi mereka pun semua berangkat dan sampailah 8 Zulhijjah. Kemudian pada pagi 9 Zulhijjah mereka pun berangkat pergi wukuf di Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, wukuf Arafah dia adalah merupakan rukun haji yang terpaling penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Sekira-kira kalau tak ada Arafah, tak ada haji. Dan kenapa pula rukunnya terpaling penting? Kerana dia adalah merupakan puncak ibadat haji. Apa arti haji, tuan-tuan? Haji itu ialah kita datang menyambut seruan Allah. Dalam keadaan kita menghadap pada Allah dengan pakaian ihram yang serba kekurangan, dengan tidak bertopi ataupun songkok, tak ada pakai kasut yang cantik, bahkan berselipar saja seperti seorang hamba fakir miskin, berdiri di atas padang mahsyar menghadap pada Allah mengharapkan rahmatnya. Itulah dia wukuf